Sekejap. Okay, hari tu kita belajar nak cari panjang antara dua koordinat kan. Okay, so next kita akan belajar titik tengah. Mana titik tengah? Ini dah kan, nombor 3 dah kan? Dah ke belum nombor 3? Dah bincang kan nombor 3? Okay dah. So kita next kita pergi ni. Titik tengah. Apakah itu titik tengah? Okay. Titik tengah tu contohnya kalau kamu ada dua koordinat kan. Dua koordinat. Ni koordinat A dengan koordinat B. Okay, contoh A, B. Lepas tu dia ada garis lurus. So dia punya tengah ni kita panggil dia titik tengah. Okay. Dia adalah formula nak cari titik tengah. Okay, so tengah tu maksudnya dia berada di tengah-tengah lah. Okay, contohnya garis PQ. Okay, tengok PQ. Mana PQ? Ni PQ. Nampak ke tu yang colour purple tu? Okay. So, kalau ni titik P. Sekejap. Okay, kalau ni P. Yang ni Q. Okay, di manakah tengah dia? Tengah dia mestilah berada di sini, betul tak? Okey, nyatakan koordinat dia. Respon. Apa koordinat untuk titik tengah tahukah macam mana nak baca koordinat? Mula-mula baca X, lepas tu baca Y. So koordinat X dia apa? Respon. Okey, nampak ke yang ni kan? Ni negatif 1, negatif 2, negatif 3. Yang ni tak nampak cikgu tu ni. Ni negatif 4. Okey, so X dia negatif 4. Y dia. Y dia bukan 20. Y dia apa? Y dia 2. Okey, yang ni kan Y dia. Ni. Ni Y dia. Y dia 2. So, koordinat ni adalah negatif 4, 2. Okey. Senang kan? Boleh? Okay, next. Nombor 2 pula. Okay, garis RS. Okay, mana RS? Okay, ni R. Yang ni S kan? So, ni ada garis lurus. Okay, di manakah tengah dia? Tengah dia kat mana? Ya, betul. 2, 4. So, tengah dia di sini kan? Tengah. Dia mesti sama banyak tau. Kiri dengan kanan sama banyak. So kalau sini 4 petak, sini pun 4 petak. Okey. Baca dia punya koordinat dia. Apa ni? Tiba lah. Okey. Betul lah 2. Okey, so kita baca X, lepas tu kita baca Y. Jadi X ni adalah 2. Y ni adalah ni 4 4. So koordinat ni adalah 2, 4. Okay, next. Garis TU. Okay, tengok TU pula. TU. Pakai orange. Okay, ni T. Yang ni U. Okay. Lepas tu garis lurus. Okay, di manakah tengah dia? Respon. 2, negatif 2. Okay. Tengah dia. 1, 2, 3. Okay, ni 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, tengah dia kat sini lah. Okey, ya betul 2 negatif 2. So kita baca X baru kita baca Y. So X dia adalah 2, Y dia adalah negatif 2. Tu yang dapat 2 negatif 2. Boleh? Okey, bila koordinat pastikan buat bracket tau. Kalau tak buat bracket tak dapat markah penuh. Dia mesti ada bracket. Okey, jap. Okey, next. VW. Okay, VW. Ni V, ni W. Okay, ni garis lurus. Okay, di manakah tengah dia?
Respon titik tengah dia 90. Okey, kita buat tengah dia ni tengah dia di sini lah kan. 1 2 3 1 2 3. Okey, ni sini. Okey, so nak baca memula baca X, lepas tu baca Y. Jadi X dia adalah 9. Y dia adalah dia kat sini tengok betul Y dia. Ni. Y dia. So Y dia kalau kat situ maksudnya kosong. Jadi koordinat dia 9 kosong. Boleh? Faham ni? Okey, betul 9 kosong. Okey, next. Okey. Kalau dia tak bagi, sekejap kenapa buat ni? Sekejap. Okey. Ni dia kata apa pula? Okey, cari titik tengah bagi garis lurus yang menyambungkan setiap pasangan titik yang berikut. Yang ni dia bagi koordinat je. Okey, koordinat 24 dengan koordinat 14 4. Dia tak bagi yang dalam bentuk graf. Kalau dalam bentuk graf macam ni, bukan bentuk, apa nama dia? Ialah bentuk yang ada paksi X dengan paksi Y ni, kita bolehlah baca koordinat dia kan. Tapi kalau dia tak bagi paksi X dengan paksi Y, macam nak baca dia punya koordinat titik tengah dia kan. Melainkan kita guna dia punya formula. So ada formula lah nak cari titik tengah. So formula ni adalah dalam nota tu ada kan kat ni. Ni dia punya titik tengah dia. Okay, formula nak cari titik tengah. Okay, ni adalah formula nak cari titik tengah. Okay, senang je. Formula ni adalah, okay, kamu ada dua koordinat. Contohnya koordinat, apa tadi koordinat dia? 24, 14, 4 Okay. 24, 14, 4. Okay, mula kamu labelkan lah. Kamu labelkan yang ni X1, Y1, yang ni X2, Y2. Lepas tu masuk dalam formula ni. Okay, X1 dia apa? Ni, dia kata formula dia adalah X1 tambah X2 bahagi 2. Lepas tu Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okay, kita buat untuk paksi X dulu. Ni paksi X, ni paksi Y. Okay, kita buat untuk paksi X. 2 tambah 14 bahagi 2. Ya, betul. Okay, so kita buatlah. X1 dia 2 tambah X2 14. Lepas tu bahagi 2. Macam tu. Faham? Okay, sekejap Cikgu buat kat bawah ni lah. Tak ada space macam tu. Okay, formula dia tadi. X1 tambah X2 per dengan 2. Okay, ni untuk paksi X Okay, untuk paksi Y, Y1 tambah Y2 bahagi 2. Lepas tu buat bracket. Okay, kita labelkan yang ni X1, Y1. Yang ni labelkan X2, Y2. Ataupun kamu nak terbalikkan yang, sekejap. Apa yang tadi ni? Ni X2, Y2. Ataupun kamu nak terbalikkan, kamu nak buat yang ni X2, Y2 pun boleh. Yang ni buat X1, Y1 pun boleh. Tak ada masalah Sama je jawapan dia. Okey. So kita masukkan dalam formula. X1 dia 2. X2 14 bahagi dengan 2. Okey, itu paksi X. Paksi Y dia pula 4. Kan Y1 4 tambah Y2 dia 4 bahagi 2. Macam tu. Okey, 2 tambah 14 bahagi 2 berapa? Respon. Ya, 14 tambah 2 16. 16 bagi 2. 16 bagi 2 berapa? 8. Okey, yang ni? Yang ni pula 4 tambah 4 8. 8 bagi 2 4. So jawapannya adalah 8, 4. Boleh. So inilah koordinat dia. Okey, inilah koordinat untuk titik tengah. So titik tengah dia 8, 4 lah. Okey, titik tengah dia
84. Okay. Okay, next. Nombor 2 pula. Kita ada dua koordinat 47 dengan 69. Okay, di manakah titik tengah dia? Sama juga formula dia. Pakai X1 tambah X2 per dengan, sekejap, cuba pakai whiteboard lah, space kecil. Tak dapat lah whiteboard ni. Okey. Kita ada koordinat 47 dengan koordinat 69. Okey. Cuba kalau kita lakarkan dia cikgu lakarkan. Okey. Coach Syaril dah bagi jawapan. Okey. Kita buat dulu. Okey, kalau cikgu lakarkan lah kan 47. Kat mana 47? Okey, katakan yang ni 4, yang ni 7. Cikgu buat atas sikit lah 7. Ni 7. So yang ni lah 4, 7. Lepas tu kalau 6, 9. Contohnya yang ni 6. Lepas tu 9. 9 atas lagi okey. Ni 9. Okey, 6, 9. Sini 6, 9. So ni lah dua koordinat dia, okey. 4, 7 dengan 6, 9. So kita buat garis lurus. Jadi kat mana tengah dia? Mestilah somewhere somewhere kat sini kan. Kat sini kan, betul tak? Jadi kat mana dia punya, so nak tahu koordinat dia, berapa koordinat dia tu yang kita ikut dia punya formula, iaitu formula dia X1 tambah X2 per dengan 2. Lepas tu yang ni Y1 tambah Y2 per dengan 2. Lepas tu okay. So inilah formula koordinat dia. Jadi kamu labelkan, okay, ni X1 Y1, yang ni X2 Y2. Okey, X1 dia 4 tambah X2 dia 6 per dengan 2. Yang ni Y1 dia 7 tambah Y2 9 per dengan 2. Jadi untuk X dia adalah 6 tambah 4, 10. 10 bagi 2 berapa? Respon. 5 kan? Okey, 5. Lepas tu yang ni 7 tambah 9 bahagi 2. Berapa? Okey, 8. So koordinat dia 5 lah 8. Okey. Koordinat dia 5, 8. Maksudnya kan kat sini 5, X dia 5, Y dia lah 8. So koordinat dia 5, 8. Okey. Tapi dalam soalan, dalam kertas soalan tak perlulah kamu lakarkan graf, sebab soalan tak kata lakarkan graf kan, dia suruh cari titik tengah je. So kamu pakai, buat je dalam formula ni. Masuk dalam formula dapat jawapan 5, 8. Cikgu buat graf ni nak bagi kamu faham apa yang kamu tengah kira. Boleh? Okey, boleh. Okey, next. Yang ni pula. Nombor 3. Buat nombor 3. Sekejap, kenapa petak ni? Mana bagi petak Sekejap Dia lari-lari. Sudah pening. Okey, nombor 3. Buatlah yang nombor 3 tu. Try buat nombor 3. Nombor 3 kita ada koordinat negatif 7, 5 dengan 3, 5. Okey, di manakah titik tengah dia? Okey, sebelum tu kita labelkan dulu. Dah cari jawapan. Negatif 25, ya ke? Cikgu cari jawapan. Koordinat. Ya, betul. Negatif 25. Okey. So, betul. Okey, kita labelkan dulu X1, Y1, X2, Y2. Lepas tu nanti kita masuk dalam formula kan. X1 tambah X2 maksudnya negatif 7 tambah 3 per dengan 2. Lepas tu yang ni 5 tambah 5 per dengan 2. So negatif 7 tambah 3 negatif 4. Negatif 4 bagi 2 negatif
2. Yang ni 5 tambah 5, 10. 10 bagi 2, 5. So dapatlah negatif 2, 5. Okey. Next, nombor 4 pula. Okey, nombor 4. Mana nombor 4? Apa koordinat untuk nombor 4? Ni, 6, negatif 7. Lepas tu 6, negatif 13. Okey, buat yang ni. Kita labelkan dulu. Yang ni X1, Y1, X2, Y2. Ataupun kamu nak terbalikkan yang atas ni X2, Y2, bawah ni X1, Y1 pun boleh. Okey, cuba kira apa jawapan dia. Cari titik tengah dia. 6 negatif 3. Betul ke? 6 negatif 3. Cuba buat balik. Macam tersalah je kat mana-mana. Okey, 6 tu betul. Ya, 6 negatif 10. 6 negatif 10. Jangan careless Okey, so yang ni 6 tambah 6 bahagi 2. Lepas tu yang ni negatif 7. Make sure kalau dia negatif 7 kena tulis tau negatif 7. And then tambah dengan negatif 13 kan. So kena buat negatif 13. Apa dengan 2. Okey. Lepas tu kita selesaikanlah. Okey, 6 tambah 6. 12. 12 bagi 2, 6 kan? 6. Okey, yang ni negatif 7 tambah negatif 13. Okey. Boleh tekan kalkulator. Kamu tekan je kalkulator. Kamu salin je. Negatif 7 tambah buka bracket negatif 13 tutup bracket sama dengan. Apa jawapan dia? Kamu akan dapat. Semua orang buat. Tekan kalkulator. Negatif 7 tambah buka bracket negatif 13 tutup bracket. Dia akan bagi apa jawapan dia? Negatif. Negatif apa? Respon. Negatif 20 kan? Negatif 20. So nanti negatif 20 bahagi 2 tu yang dapat negatif 10. So koordinat ni adalah 6 negatif 10. Okey. Ataupun kamu boleh buat, ingat tak lagi yang cikgu kata positif bertemu negatif jadi apa? Kan? Okey, ni negatif 7 kan? Okey, ni positif bertemu negatif jadi apa? Respon. Positif bertemu negatif. Ni form 1. Ya, positif bertemu negatif, negatif kan? So negatif 7 tolak 13. So negatif 7 tolak 13. Jawapannya adalah negatif 20. Okey? Negatif 20. So nanti negatif 20 bagi 2 dapat negatif 10. Okey. Okey, next. Nombor 5 pula. Yang lain faham ke ni? Yang lain faham ke? Faham Okey. Okey. Okey, nombor 5 pula, nombor 5. Okey, nombor 5 kita ada koordinat negatif 7, negatif 1. Lepas tu 5, 7. Okey, kita ada 2 koordinat. So kita nak tahu kat mana titik tengah dia. Kita pun carilah titik tengah dia. Kejap Okey, so labelkan ni X1, Y1, X2, Y2. So kita buat untuk X dulu Negatif 7 tambah 5 per dengan 2, bahagi dengan 2. Yang Y tu pula negatif 1 tambah 7 bahagi 2. Okey. Tekan je kalkulator. Negatif 7 tambah 5. Dapat apa? Lepas tu bahagi 2. Respon. Ya, dapat negatif 1. Yang ni? Negatif 1 tambah 7. Lepas tu bahagi 2. Ya, dapat 3. So, koordinat ni adalah negatif 1, 3. Okey? Negatif 1, 3. Dekat kan? Okey. Boleh Okey, next. Okey, kita tengok penyelesaian masalah. Muka surat sebelah Okey, dia kata M
Okey, sekejap. Okey. M ialah titik tengah bagi garis lurus PQ diberi titik P ialah 49. Lepas tu dia bagi M 512. M tu titik tengah kan? Dia bagi M. M ni titik tengah. Maksudnya kan dia bagi titik P dengan titik tengah. Koordinat dia 512. So dia suruh cari titik Q. Macam nak buat? Okey, sama je. Sekejap. Okey, bayangkan P49 Okey, bayangkanlah cikgu buatlah graf kan nak bagi nampak. Y paksi Y, lepas tu ni paksi X. Okey. Koordinat P49. So bayangkanlah ni 4, yang ni 9. Okey, ni P. P. Lepas tu titik tengah M. Berapa tadi titik tengah M? 5, 12. Okey, bayangkan mana 5? Okey, bayangkan di 5, 12. Atas lagi lah. Bayangkan ni 12. So 5, 12. Kat sini 5, 12. Yang ni yang hijau tu titik tengah tau. Okey. So titik tengah dia apa? Dia simbol dia M M. So dia suruh cari Q. Di manakah Q? Okey. Maksudnya kita ada titik P, koordinat P. Lepas tu M tu tengah, titik tengah dia. So kalau titik tengah dia, maksudnya M tu berada di tengah. Jadi Q-nya berada di atas ni. Tak tahulah berapa Q dia. Tapi Q ada kat atas lah. So Q kat atas, M tengah dia. Yang ni adalah dia punya P je. Okey. Sekejap. Okey. So macam mana nak cari Q? Tadi P koordinat dia apa? 4, 9. M koordinat dia 5, 12. Q tak tahu. Buatlah X dengan Y. Okey. Sama je formula dia. Kita pakai formula X1 tambah X2 per dengan 2 kan. Lepas tu Y1 tambah Y2 per dengan 2 untuk cari titik tengah. Masalahnya dia dah bagi dah titik tengah dia. Ni titik tengah dia. Okey, macam mana nak cari Q? Okey, kita buat je. 4 tambah X. Okey, 4 tambah X bahagi 2 mesti dapat 5. So boleh tak cari nilai X? Respon. Boleh tak? Boleh kan? 4 tambah X bahagi 2 mesti dapat tengah dia iaitu 5. So ni dah masuk persamaan apa ni? Ni dah masuk persamaan linear. Okey? Dah masuk persamaan linear dah. So kan hari tu cikgu kata kalau sebelah kiri pecahan, sebelah kanan buat pecahan kan. Lepas tu darab silang. So ni 4 tambah X ni kalau darab dengan 1 jadilah 4 tambah X. Yang ni 5 darab 2 berapa? Respon. Okey, 5 darab 2. 5 darab 2, 10. Okey, lepas tu susun abjad sebelah kiri, nombor sebelah kanan. Kan, yang ni kiri, yang ni kanan kan. So kiri kita X, kanan kita 10. Yang ni 4 ni pindah daripada positif 4. Kalau pindah jadi apa? Respon. Ya, jadi negatif kan. Negatif. Positif 4 pindah jadi negatif 4. Tu yang 10 tolak 4 tu. Jadi X sama dengan 10 tolak 4 6. So dapatlah nilai X 6. Okey. Dapatlah nilai X 6. Okey. Boleh. Okey, next. Cari Y pula. Cari koordinat untuk ni. Untuk paksi Y. Sama je cara dia. Pakai yang ni lah. Yang Y tu Y1 tambah Y2 bahagi 2 tu. Okey. So Y kita kat sini 9.
9 tambah dengan Y yang ni tak tahu. Okey, bila dibahagi 2 kita akan dapat ni 12. Cari Y. Sama je, kita buat darab silang. Okey, so 9 tambah Y ni darab dengan 1 jadilah 9 tambah Y. Yang ni 2 darab 12, 24. So apakah nilai Y? Ya, betul, 15. Okey, so susun abjad sebelah kiri, nombor sebelah kanan. Lepas tu ni pindah, positif 9 pindah jadi negatif 9. So Y sama dengan 24 tolak 9, 15 kan? So dapatlah nilai Y 15. Okey, 15. So dapat nilai Y 15, ni 15. Okey, jadi koordinat Q adalah 6, 15. Okey, X dia 6, Y dia 15. So 6, 15. Dapatlah 6, 15. Boleh? Faham ke ni? Boleh. Okey. Okey, next. Nombor 2. Okey, nombor 2. Okey, dia kata titik tengah bagi suatu garis lurus yang menyambungkan titik P. Dia bagi X 5 tapi dia tak bagi Y Dia suruh cari nilai M. P dengan titik Q 9 negatif 2 ialah N negatif 3. Cari nilai M dan N. Maksudnya kan P dia 5M. Kamu kena cari nilai M. Lepas tu Q dia bagi 9 negatif 2. Lepas tu titik tengah dia ni garis PQ so titik tengah antara P dengan Q nilai ni adalah koordinat ni adalah N negatif 3. Dia suruh kamu cari N tu apa. Okay, macam nak buat. Okay, so kita buat je macam biasa. Sekejap. N7. Okay, betul ke N7? Ya, betul N7. Okay. Kita ada garis PQ. Okay, bayangkanlah yang ni P. Lepas tu yang ni Q. Okay. Cikgu tak buatlah graf kita buat gitu-gitu je lah garis lurus PQ. Okay, bayangkan P tu apa? P tu koordinat dia 5M. Lepas tu Q tu 9 negatif 2. Okay, bayangkan Q koordinat dia 9 negatif 2. Okay, titik tengah dia mestilah kat sini kan. Titik tengah dia adalah N negatif 3. Okay. Jadi kita pakai je formula. Formula tu lah yang nak cari titik tengah tu. Okay, kita buat ni. M tambah dengan 9 mesti dapat N. Okay, so M pula. Sorry, koordinat P. Okay, X je. Ni X, ni Y kan. Yang ni X, ni Y. Okay. So 5 tambah 9. Okay, 5 tambah 9 bahagi 2 mesti dapat tengah dia N. So dapatlah cari N. Okay, 5 tambah 9, 14. 14 bagi 2, 7. So nilai N adalah 7. Dapat nilai N 7. Dapat. Okay, ada yang dapat kan? 7. Okay, 7. Okay, next kita cari untuk M pula. Okay, untuk M. M tambah dengan negatif 2. Okay, M tambah dengan negatif 2 bahagi dengan 2 mesti dapat tengah dia negatif 3. Okay, cuba cari M. Dapat tak? Dah, cari dah. Ni M positif bertemu negatif jadi apa? Respon. Positif bertemu negatif. Negatif kan. Positif bertemu negatif jadi negatif. So negatif lah.
So M tolak 2 bahagi 2 dapat negatif 3. Lepas tu darurat silang. Okay, per dengan 1 ini darurat silang. So M tolak 2 ni darurat dengan 1 jadilah M tolak 2 sama dengan negatif 3 darurat 2 negatif 6. Lepas tu susul abjad belah kiri, nombor belah kanan. Ni negatif, okey, negatif 6. Ni negatif 2 pindah jadi negatif 2 pindah jadi apa? Respon. Negatif 2 pindah. Jadi positif kan? Positif 2. Okey, so M sama dengan, tekan kalkulator. Negatif 6 tambah 2, berapa? Ya, negatif 4. So jawapan M, nilai M ialah negatif 4. So dapatlah M negatif 4. Mana M? Ni M. M ni dapatlah negatif 4. Okey? Faham ke ni? Boleh? Faham. Ni yang cikgu buat garis PQ ni. Cikgu tak sure lah PQ ni betul-betul melintang ke tak. Cikgu saja je buat PQ tu melintang. Yang penting nak cari tengah je. Tapi sebenarnya P dengan Q tu bukannya garisan melintang. Sepatutnya garisannya macam mana? Cuba try buat. Kita try lakarkan Ni Y. Ni X. Okay, koordinat P. Koordinat P 5 negatif 4. Okay, bayangkan ni 5. Y dia negatif 4. So kat sinilah. Okay, yang ni P. Koordinat P. Lepas tu koordinat Q. 9 negatif 2. Okay, 9 negatif 2. Maksudnya kat sini dia jauh lagi. Okay, so yang ni 9. Y dia negatif 2 kat sini Okay, so sinilah 9 negatif 2 kat sini. So ini adalah Q. Okay, ni lah garis PQ. PQ dia macam ni sebenarnya. Okay. Lepas tu tengah dia. Tadi dapat tengah dia berapa? Tengah dia dapat 7 kan. Ni tengah dia tadi ni 7. 7 negatif 3. Maksudnya 7. 7 dia kat sini. 7. Lepas tu negatif 3 kat sini. Sinilah ni lah tengah dia. So ni lah titik tengah dia. 7 negatif 3. So sebenarnya garisan ni bukanlah melintang Garisan PQ tu adalah dia sengit, condong macam ni. Tapi sebab tadi kan kita tak tahu koordinat P tu berapa Sebab dia bagi P tadi apa? Dia tak bagi nilai ni 5 ni kan. So cikgu sajalah anggap P dengan Q tu melintang. Tak kisah yang tu Janji dapat titik tengah dia. Faham? Boleh? Faham Okey. So kalau dalam soalan, kalau kamu tak sure garisan tu condong ke, menegak ke, melintang ke, kamu buat je dulu. Garis apa, melintang ke kan. Yang penting cari tengah sebab dia akan ada formula dia. Dah siap semua barulah kita tahu, oh garisan dia condong sebenarnya. Macam tu, okey. Okey, next, nombor 3. Okey, dalam rajah di sebelah, PQR ialah segitiga sama kaki. QTS berserenjang dengan PR. Okey, cari koordinat S. Okey. Maksudnya kan, kalau ni koordinat P, yang ni koordinat R, yang S tu mestilah dia punya apa? Mestilah S tu apa? S tu mewakili apa? Respon. Kita ada koordinat P, koordinat Q, lepas tu S tu berada di tengah. Ya betul. Kamu nak kena cari titik tengah, okey? Kamu nak kena cari titik tengah PR. Okey, so kita pun cari. Okey, sekejap. Okey, so kita ada P, koordinat dia 1, 4. Lepas tu R dia, koordinat dia 5, 0. So nak cari titik tengah, pakai formula yang cikgu bagi itulah titik tengah. Okey. Titik tengah 1 tambah 5 bahagi 2.
Kan 1 tambah 5 bahagi 2. Lepas tu yang ni 4 tambah 0. 4 tambah 0 bahagi 2. Okey. Selesai kan? 1 tambah 5 bahagi 2. Berapa? Respon. Ya, 3. Lepas tu yang ni? Yang Y tu pula 4 tambah 0 bahagi 2. Ya, 2. So, koordinat titik tengah dia 3, 2. Okay. So, S, koordinat S adalah 3, 2 ya. S ni, koordinat dia 3, 2. Okay, settle yang itu. Settle. Okay, next. Ni pula, dia kata T ialah titik tengah bagi SQ. Okay, mana S? Mana SQ? Yang ni S. Wah, macam mana ni? Okay, ni lah cikgu buat macam ni Okay, ni S. Lepas tu yang ni Q. Dia suruh cari, dia kata T. T ni titik tengah. Ni T. T ni titik tengah. SQ. Dia bagikan koordinat T. Dia bagi koordinat T 6, 5. Nampak ke tu? 6, 5. Okay. Dia suruh buat apa ni? Apabila SQ dipanjangkan ke U, Q pula yang jadi titik tengah bagi SU.